Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali dalam mempelajari madah al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah ini. Ya, pada sesi yang lalu kita telah masuk membahaskan tajuk yang ke-9 ini berkenaan dengan ahamiyatul aqidah, kepentingan akidah. Maka pada pertemuan kali ini kita sambung lagi perbahasan kita daripada buku teks, muka surat 128, yang mana diberikan di sini suatu petikan, suatu teks yang mana kita perlu iqra' wastau'ib. Iqra', baca, wastau'ib, dan fahamkan apakah isi yang terkandung daripada teks ini. Ya. Tajuk bagi petikan ini adalah hal nukhlisu fil ibadati. Hal nukhlisu, adakah kita ikhlas fil ibadati, dalam ibadah kita ini. Ya. Khalaqallahu al-insana li'ibadatihi. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-insana, akan manusia ini li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Fa'alaihi, maka ke atasnya, ke atas manusia ini, ayya'budahu, untuk beribadah, untuk menyembahnya, menyembah Allah ini biikhlasin, dengan ikhlas. Wahuwa, dan dia, manusia ini, la yarju, tidak mengharapkan, min ta'atillahi, daripada ketaatan kepada Allah yang dilakukan ini, illa ridahu, melainkan redanya, melainkan untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Kita beribadah kepada Allah ni tidak mengharapkan apa-apa yang lain, melainkan hanyalah keredaan Allah. Itu yang kita nak. Dan seterusnya, wal ikhlasu, dan ikhlas ini huwa adalah al-a'malu, adalah suatu amalan, suatu amal bi ta'atillah, dengan mentaati Allah wahdihi, yang esa. Hanya kepadanya jelah kita bertaat kepada Allah wahdihi, yang satu, yang esa ini. Wa yuradu bihi, dan yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dengan ikhlas ini, beramal kepada Allah ini, adalah ayyabta'ida al-insanu, adalah menjauhi oleh manusia itu anisyirki, daripada kesyirikan, wal batili, dan juga kebatilan, wal kufri, dan kekufuran. Lagi, wayajtaniba, dan juga menjauhi, menghindari al-a'mal al-batilah, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang batil, wa yataqarraba ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia, kita ikhlas dalam amal taat Allah. Kita menjauhi syirik, batil, kufur, dan menjauhi amal yang batil, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, firman Allah, qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan mereka ini tidak diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullah, agar kita ni beribadah, menyembah Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, lahuddina hunafa, bagi mereka ini agama yang lurus, yang benar, wa yuqimus salah, dan juga menunaikan solat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan demikian inilah agama Islam, inilah agama yang benar, ya, qayyimah, yang benar. Dan daripada hadis Nabi pula, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai, iza amila ahadukum, jika seseorang itu melakukan amalan, suatu amal, ayyutqinahu, dengan dia itu melakukan amalan dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Allah suka akan manusia yang lakukan suatu amalan itu dengan bersungguh-sungguh. Fal itqanu, dan itqan itu, yang bersungguh-sungguh, yang tekun ini, fil amali, pada perbuatan, pada amalan, bagaimana? Ayyukhallisal insanu, adalah mengikhlaskan manusia itu amalahu, akan amal perbuatannya itu, dia ikhlaskan diri dia itu,
minar riyai, daripada riya, wal bid'ah, dan juga perkara-perkara yang bid'ah. Inilah dia orang yang tekun dalam amal. Dia tak ada dalam diri dia nak riak, nak menunjuk kepada orang. Dia buat hanya ikhlas kerana Allah. Maka Allah sangat suka, cinta pada orang yang melakukan ibadah seperti itu. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal ikhlasa, menjadikan ikhlas ini syaratan, sebagai suatu syarat liqabuli, untuk penerimaan al-a'malis salihah, amal soleh kita ini. Dia menjadi syarat. Untuk Allah terima amal baik kita ini, maka ikhlas menjadi syarat. Kalau kita buat kerana terpaksa, maka tidak diterima amalan kita, hanya menjadi sia-sia sahaja. Wal mukhlisu, dan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas ini, huwa adalah allazi yaqumu, yang menunaikan, yang mendirikan bi taatillah, ketaatan kepada Allah ini dengan bagaimana? Min salatin, daripada solatnya, wa siyamin, dan puasanya, wa zakatin, dan zakatnya, wa ghairiha, dan lain-lain lagi. Ini orang yang ikhlas dalam solat, dalam puasa, zakat, semua amal yang dilakukan itu semua dengan ikhlas. Wa zalika ibtigha'u as-sawabi min Allah, dan demikian itulah dia mengharapkan, ibtigha'u, dia mengharapkan as-sawabi, pahala, min Allah, daripada Allah. Itu tujuan dia buat. Wala ya'maluhu, dan dia tidak melakukannya, tidak melakukan apa segala jenis amalan ini, perbuatan ini, kai yamdahahunna, supaya dia dipuji manusia. Kita kalau orang ikhlas, kita buat ini bukan kita nak dapat puji manusia. Tengok orang tu rajin solat, orang tu rajin puasa. Tak, kita tak nak pujian manusia itu. Yang kita nak adalah keredaan Allah, pahala daripada Allah. Itu sahaja yang kita nak. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ikhlaskan dari setiap amal yang kita lakukan ini kerana Allah. Okey? Okey, seterusnya kita lihat kepada muka surat 129, suatu pesanan kepada kita, ya. Ayyuhal asdiqa'u, wahai rakan-rakanku sekalian, ambil pesanan-pesanan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Apa yang pertama dipesankan di sini? Tamassaku bi'aqidatit tauhidi. Berpeganglah kamu kepada akidah tauhid. Ini akidah yang mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, aminu billahi al-ahadi imanan sadiqa. Aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah al-ahadi, yang maha esa, imanan sadiqa, dengan iman yang benar, bukan iman yang ikutan-ikutan semata-mata. Yang ketiga katanya di sini, i'tarifu bi annallaha huwa al-ilahul ahadu la syarika lahu. I'tarifu, ketahuilah, bi annallaha, sesungguhnya Allah ini, huwa, dialah, al-ilahu, Tuhan, al-ahadu, yang esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Lagi dia berpesan, i'taqidu biqadarillahi wa qadaihi. I'taqidu, berpeganglah, setiap orang mesti berpegang, biqadarillah, dengan takdir Allah, wa qadaihi, dan ketetapannya. Kalau kita betul-betul pegang dengan ini, iman kita kan berkenaan dengan iman, dengan qada dan qadar ini, kita hidup akan jadi senang. Hidup kita akan jadi tenang. Kita merasakan setiap apa yang berlaku kan, ini semua ketentuan, ketetapan Allah kan. Tak ada rasa mengapa kita banyak mempersoalkan apa yang berlaku kepada hidup kita ini. Lagi dia berpesan, takhallasu min kulli syirkin fil ibadati. Ya, takhallasu, kosongkanlah diri kita ini, min kulli syirkin, daripada tiap-tiap yang mensyirikkan, fil ibadah, dalam ibadah kita ini. Ijtanibu ar-riya'a, jauhilah sifat riya' fil amalis soleh, dalam amal soleh kita. Ya, jangan kita melakukan amal soleh, benda yang baik sudah, tapi dalam diri kita ada riya'. Tak boleh macam tu, ya, merosakkan amal soleh kita. Buat benda baik tapi ada riya' dalam hati, tidak mendatangkan pahala kita kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Berkenaan dengan muka surat 130, ini soalan daripada teks yang kita baca tadi, ya. Boleh siapa nak jawab kan.
Seterusnya kita lihat kepada muka surat 131. Ya, muka surat 131 pun di sini ada diberikan sepotong petikan teks yang boleh kita dapatkan manfaat di sini, cerita tentang akidah. Ya, penting ni cerita yang tajuk-tajuk yang penting kan. Kita bacakan di sini, bincangkan sama-sama. Al-aqidatu daruriyatun. Akidah ini adalah satu benda yang penting. Akidah ini sangat penting fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Ya, akidah ni penting ya, berkenaan dengan kepercayaan, keimanan kita. Fasahibul i'tiqadus sahih, maka pemilik, orang yang memiliki al-i'tiqadus sahih, i'tiqad yang benar, akidah yang benar, yu'minu biqadarillah, dia akan beriman dengan takdir Allah. Orang yang betul-betul mempunyai i'tiqad yang benar, dia akan beriman dengan takdir Allah ini. Fa'in waqa'a, maka jika dia diletakkan fi daiqin, dalam kesempitan, jika dia hidup ni ada berlaku kesempitan, kepayahan pada hidup dia, yad'u rabbahu, dia akan berdoa memohon kepada Allah, bukan minta pada yang lainnya. Dia tahu takdir ini semua ditentu oleh Allah, maka meminta jika dalam kesusahan, maka mohon pada Allah. Wa in aznaba istaghfara, wa in aznaba, dan jika dia melakukan dosa, istighfar, dia akan beristighfar, dia akan mohon ampun kepada Allah. Wa in hadasa ma yuhzinuhu, dan jika berlakunya ma yuhzinuhu, apa yang menyedihkan dia, mungkin ada berita kematian, bencana, malapetaka, balak dan sebagainya yang boleh menyedihkan hati dia, istarja'a, dia akan kembali kepada Allah, maksudnya mengadu pada Allah, bukan yang lain. Li'annahu, kerananya, ya'lamu, dia tahu, orang yang beriman dengan betul ni dia tahu, annallaha huwal muqtadir, sesungguhnya Allah lah yang menentukan takdir ini. Maka apa-apa pun berlaku, kita semua kembali kepada Allah. Allah yang menentukan setiap apa yang berlaku ni, semua takdir Allah. Ya. Innal ilma, sesungguhnya ilmu ini, ilmu itu muhimun, sangat penting, fil aqidati, dalam akidah. Ya, akidah suatu benda yang penting. Dan ilmu ini penting juga dalam akidah. Untuk kita faham kepada akidah, perlukan kepada ilmu. Kama ja'al ilmu, seperti mana datangnya ilmu fil martabatil ula fil ibadati, pada martabat yang pertama fil ibadah, dalam ibadah. Dalam ibadah tu juga ilmu ini berada pada martabat yang pertama, sebab nak melakukan sesuatu ibadah perlu ada ilmu. Contohnya ibadah solat. Nak melakukan solat kena ada ilmu. Ilmu kena tahu apa dia rukun-rukun solat, apa dia syarat-syarat solat, bagaimana waktu-waktu solat. Itu semua perlu pada ilmu. Baru boleh ibadah. Jadi ilmu itu datang pada martabat yang pertama dahulu. Faham, tahu dahulu, baru boleh kita lakukan ibadah tersebut. Ya. Kaqaulir rasuli, seperti mana sabdaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alim, sesungguhnya kelebihan keutamaan orang alim, orang yang berilmu, alal abid, kepada orang yang beribadah, orang yang ahli ibadah, yang rajin beribadah, rajin buat ibadah ni kan, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan, lailatul badri, pada malam bulan yang penuh, bulan mengambang, ala sairil kawakibi, daripada sekalian bintang-bintang yang di langit. Bayangkan pada malam bulan mengambang, bulan tu cantik, lebih besar daripada sekalian bintang-bintang yang lain. Begitulah keutamaan yang orang yang alim berbanding dengan orang yang beribadah sahaja tanpa ada ilmu. Mengatakan keutamaan lebih lagi, hebat lagi orang yang alim. Orang yang alim dia tahu apa benda yang dia nak lakukan, apa yang benda ibadah yang dia nak kerjakan. Kalau orang abid setakat tahu sesuatu ibadah tapi tak tahu macam mana sebenarnya ibadah itu sendiri. Ya. Hadis ini riwayat Abu Darda. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya golongan yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maksudnya dia sebut kat sini, orang yang sangat takut kepada Allah adalah ulama, sebab dia tahu, dia kenal akidah dia betul, maka dia tahu, dia takut akan Allah. Bukan takut nak lari daripada Allah, tapi lagi takut lagi dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi daripada petikan ini kita boleh anasirul niqash, ya, elemen-elemen yang boleh kita bincangkan di sini. Apa dia? Yang pertama, hassal Islam, Islam menggalakkan ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi kita tahu akidah penting dan ilmu penting untuk faham pada akidah, maka Islam menggalakkan kita untuk menuntutkan ilmu. Wa yufaddiluhu ala ghairihi, dan mengutamakannya daripada yang lain. Kerja-kerja yang lain tu boleh lakukan, tapi utamakan menuntut ilmu itu dahulu. Yang kedua, al-aqidatu hammatun fi hayatil insan. Ya, akidah ini penting fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Penting, sangat penting. Yanju al-muslimu, selamatlah orang muslim minal aqaidil munharifah, daripada akidah-akidah yang terpesong, wal ibadatil mubtadi'ah, dan juga daripada ibadah-ibadah yang salah, yang tidak betul ini, bil ilmi, dengan ilmu, wal ma'rifah, dan juga dengan mengetahui, dengan berpengetahuan. Kita ada ilmu, ada pengetahuan, maka kita boleh selamat daripada akidah yang terpesong, daripada ibadah-ibadah yang salah. Okey, itu pentingnya ilmu ini, ya. Seterusnya kita lihat kepada 132 berkenaan dengan cara membina ayat, ya. Dah belajarkan sebelum ni berkenaan dengan al-fi'lu tambah isim. Fi'il tambah isim. Sebelum ni kita belajar isim tambah isim, isim tambah fa'il, isim huruf sebagainya. Yang ini al-fi'il tambah isim. Mula dengan fa'il dahulu. Kalau dalam bahasa Melayu kita hanya mula dengan subjek, predikat begitu kan. Tapi dalam bahasa Arab kita boleh mula dengan isim, dan juga kita boleh mula dengan fa'il untuk sesuatu ayat itu. Boleh tengok contoh-contoh sini. Dia mula dengan fa'il dulu. Qaliqa ni fa'il. Ar-rajulu isim. Itaraba fa'il. Al-kafir isim. Gitu dan seterusnya. Okey. Kita lihat kepada muka surat terakhir, ya, perbincangan kita pada tajuk ini. Muka surat yang terakhir berkenaan dengan al-a'dad, nombor dan bilangan, ya. Muka surat 133 ini, ya. Sedikit kita ulang kaji serba pantas saja kan. Sini kawan ni tanya kepada kawan dia seorang ni, kam rinjitan indaka, berapa ringgit yang kamu ada? Ringgit dalam bahasa Arab ringgit kan, sebab dalam bahasa Arab tak ada huruf G, tak ada huruf Ga kan, so G itu tukar pada jim kan. Kam rinjitan indaka, ada berapa ringgit pada kamu? Dia jawab, dia pegang duit tu, dia tunjuk, indi mi'atani wasituna rinjitan. Saya ada 260 ringgit. Banyak ni, kaya ni, ada 200 ringgit kan. Lagi yang kedua, kam sofhatan qara'ti. Kam sofhatan, berapa muka surat qara'ti kamu telah baca. Dia tunjuk buku tu kan, dah baca berapa muka surat dah buku ni. Dia jawab, qara'tu mi'ataini wa khamsan wa sittina sofhatan. Saya telah membaca 265 muka surat. Panjang buku dia tebal, dia dah baca, dah nak habis buku tu dia baca 265 muka surat. Dan yang terakhir, kam adadat tullabi fil madrasati. Kam, berapakah adadat tullab, bilangan pelajar, fil madrasi, di sekolah ini. Bilangan pelajar dalam sekolah tu berapa orang? Fil madrasati mi'atani wa sab'una taliban. Di sekolah ini ada 270 orang pelajar. Dia ramai tak ramai sangat lah tu. Kalau sekolah besar-besar ada 500, ada 600, 1000 orang pun ada. Ni sekolah ni ada 270 orang saja pelajar dia. Okey, itulah dia sedikit perbincangan kita berkenaan dengan tajuk topik yang ke-9 ini, ya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Ya, penting berkenaan dengan akidah ini, kita perlu faham akidah, berpegang sungguh-sungguh dengan akidah Islam kita ini. Jangan kita percaya dengan dakyah-dakyah yang lain, ya. Perlu tahu sumber yang betul tentang akidah kita, barulah iman kita menjadi iman yang seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup sekadar ini untuk pertemuan kita kali ini. Bertemu kepada sesi yang akan datang, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.